Ni nota kita ni adalah nota sambungan kepada nota sebelumnya, nota 44, sebelumnya nota 43. Nota 44 ni bermula dengan contoh kedua. Contoh pertama telah pun kita bincangkan sebelum ni. Semua ni, 3 contoh ni di bawah usul yang ke-65 ni usul ke-65, iaitu riwayat-riwayat yang menyatakan kelebihan dan keistimewaan bukit-bukit tertentu seperti Tursina, Qaf, macam-macam lagi lah. Demikian juga riwayat-riwayat yang mengaitkan bukit tertentu dengan syurga. Semuanya maudhu'. Di bawah ini ada tiga contoh bagi usul ke-65 ini. Jadi ini sebagai nak mengingatkan kembali kepada pelajaran kita yang lepas. Ini contoh pertama kita telah bincangkan sebelum ni. Ini contoh pertama kita dah bincang dah. Jadi hari ni kita tidak nak bincang lagi contoh yang pertama ni. Kita akan sambung dengan contoh kedua pula. Sebab di bawah setiap usul itu saya akan kemukakan 3 contoh, paling tidak 3 contoh. Mungkin kadang-kadang itu 4 contoh, gitulah, sekitar itulah. Tidaklah banyak, kita tidak ambil semua, ambil sebahagian sebagai contoh. Jadi ini contoh kedua. Contoh keduanya begini. Haddatsana Muhammad bin Himyar an al-Wadin bin Atha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Jabalul Khalil jabalun muqaddas wa innal fitnah lamma zaharat fi bani Israil awha Allah ta'ala ila anbiya'ihim an yafirru bidinihim ila Jabalil Khalil. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya dikatakanlah, sebab ini bagi kita percaya tidak pun Rasulullah tidak bersabda pun, cuma dikatakan bersabda. Bukit Al-Khalil adalah sebuah bukit suci. Sesungguhnya bila berlaku fitnah di kalangan Bani Israel, Allah mewahyukan kepada para nabi mereka supaya lari membawa agama mereka ke Bukit Khalil. Jadi rujukannya ini Nu'aim bin Hammad di dalam Kitabul Fitannya, Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq, As-Suyuti dalam Jami'ul Ahadith, Al-Munawi dalam Faidul Qadir, Syarh Al-Jami' As-Saghir. Al-Jami' As-Saghir itu pun karangan Suyuti juga, dan Al-Albani dalam Silsilatul Ahadith Ad-Dha'ifah wal Mawdu'at. Itu. Dalam kitab-kitab ni adalah kalau kita perhati kepada rujukan ini, kita pun dah dapat tahu dah bahawa hadis ini, apa yang dikatakan hadis ini tidak lebih daripada hadis maudhu', ataupun paling baik pun ia adalah hadis yang dhaif sangat, dhaif jiddan. Sebab apa? Kitab-kitab ini pun kitab-kitab yang tidak masyhur, atau kitab-kitab sejarah, kitab tarikh Dimashq tu berpuluh jilid. Dalam tu ada macam-macam lah. Kalau Jami'ul Ahadith tu dia himpunan hadis-hadis, dia cuba kumpulkan dalam satu kitab. Segala macam hadis lah, ada yang dhaif, ada yang sahih, banyak juga yang maudhu'. Jadi dalam kitab-kitab seperti itu sahaja ada riwayat ini. Baik, komentar. Contoh kedua di atas telah dikemukakan dengan isnad Nu'aim bin Hammad di dalam kitabnya Al-Fitan. Jadi ni sanad ni, haddatsana Muhammad bin Himyar ni siapa kata? Nu'aim bin Hammad lah kata. Ini dengan sanad Nu'aim bin Hammad. Jadi kitab Nu'aim bin Hammad itu dia fokus kepada fitnah-fitnah yang berlaku di sepanjang masa lah. Dan ada ke tidak riwayat mengenainya. Sejauh ada riwayat, dia akan kemukakan lah, tak kira lah yang macam mana pun. Itu ya kitab tu. Dia kitab yang mengumpulkan tentang fitnah-fitnah. Sama ada fitnah yang berlaku
di zaman umat Nabi Muhammad SAW ataupun fitnah yang berlaku di zaman nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad SAW. Semua fitnah lah. Jadi macam ni kan, wa innal fitnata lamma zahara. Ni ada fitnah. Jadi dia bawa lah dalam kitab dia tu. Tak kira lah kedudukannya macam mana, tak kira. Jadi kira nak menentukan kedudukannya itu kerja orang lain lah. Kerja orang lain. Kerja pengarang dia hanya mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan fitnah sejauh yang ada, yang dia temui, yang dia ketahui. Jadi tidak ada jaminan juga yang dikemukakannya itu semuanya sahih, tidak. Dan cerita tentang fitnah ini ia satu bab besar dalam hadis-hadis. Kalau kita baca kitab jami' seperti Sahih Bukhari dan lain-lain, salah satu bab besar yang ada di dalam kitab jami' itu ialah Kitabul Fitan, tentang fitnah-fitnah. Sebab bila berlaku fitnah, kita perlu menyelamatkan diri. Kalau tidak, kalau kita terpalit, terkena fitnah tu, rugilah kita. Jadi mangsalah kita. Itu kalau berkait dengan zaman Nabi kita lah, sama ada di zaman Rasulullah SAW atau selepasnya, tak kira. Semua termasuk di bawah Kitabul Fitan itu. Kalau di kalangan umat-umat dahulu disebutkan sebagai contoh. Sebagai contoh fitnah. Makna fitnah ni ujian Allah lah. Ujian Allah, macam-macam ujian tu. Jadi dalam keadaan kita menghadapi fitnah tu, kita nak ambil sikap macam mana. Itulah maksudnya. Jadi setengah-setengah ulama tu dia tulis kitab yang berasingan berkenaan dengan fitan itu, fitnah. Seperti Nu'aim bin Hamad ini, dia tulis Kitabul Fitan, khusus bincang tentang itu saja. Adapun kalau kitab jami' seperti Sahih Bukhari yang kita baca sebelum ni, itu Kitabul Fitan itu sebahagian daripadanya. Dalam kitab jami' mesti ada Kitabul Fitan. Sebab hadis-hadis Nabi ni kalau dibahagikan secara kasarnya, ia terbahagi kepada beberapa bahagian sahaja sebenarnya. Mengikut kebanyakan ulama, sesebuah kitab jami' dia mesti ada 8 kitab di dalamnya. Salah satunya ialah Kitabul Fitan. Tapi bagi saya lah, berdasarkan pengamatan saya, sebenarnya kitab jami' itu lebih lagi daripada 8. Terkandung dalamnya lebih lagi daripada 8 perbincangan yang besar. Di bawah kitab dia panggil kitab. Kitabul Fitan, Kitabul Adab, Kitabul Ahkam, Kitabul Manaqib dan lain-lain lah. Jadi 8 sekurang-kurangnya. Tapi yang kita duduk tengok misalnya Sahih Bukhari itu lebih lagi daripada 8 sebenarnya. Dan semuanya itu penting kepada kita sebagai panduan dan pedoman hidup. Nu'aim bin Hamad mengkhususkan perbincangan kitabnya dengan perbincangan tentang fitnah ataupun fitnah-fitnah lah, yang berlaku sepanjang zaman. Begitu ya. Jadi dalam riwayat ni dikatakan Rasulullah SAW bersabda, Bukit Al-Khalil adalah sebuah bukit suci. Jadi ini benda besar ni. Jadi bila disebut sebuah bukit suci itu suci. Suci ni macam Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Itu ialah betul lah, itu kita terima lah. Bila ada riwayat yang sahih, diterima lah. Sebagai tempat yang suci, tanah suci, kita terima lah. Seperti Mekah, Madinah tu, terima. Tetapi bukan semua yang terdapat di dalam hadis bila dikatakan suci itu maksudnya memang begitu, memang sahih, boleh kita yakin, boleh kita pegang begitu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab hadis yang menyampaikannya itu mungkin tidak mencapai tahap sahih, ataupun hasan paling tidak, tak sampai ke peringkat itu. Seperti hadis inilah contohnya. Jadi kita tak boleh buat pegangan lah. Kalau semata-mata cerita, nak cerita untuk apa? Untuk kita percaya ke? Nak percaya, itulah masalahnya. Boleh ke percaya?
dengan hadis yang seperti ini. Berpandukan hadis yang seperti ini, tak bolehlah jawabnya. Ini rujukannya, kemudian komentar. Terdapat 3 sebab kedhaifannya yang teruk. Kalau kita tengok riwayat Nu'aim bin Ahmad itu, dalam Kitabul Fitannya itu ada 3 sebab yang menyebabkan ia dikira sebagai dhaif jiddan. Dhaif teruk lah. Yang pertamanya, ia hanya satu riwayat mursal. Satu riwayat mursal. Tidak diketahui Al-Wadhin ini meriwayatkan secara langsung daripada mana-mana sahabat Nabi SAW. Kalau kita tengok kitab-kitab rijal, tidak pun ada disebutkan dia ni meriwayatkan secara langsung daripada mana-mana sahabat Nabi SAW. Jadi bila satu riwayat itu perawi generasi tabi'in terus meriwayatkan daripada Nabi SAW tanpa menyebutkan nama sahabat, itu dipanggil hadis mursal. Tetapi itu kalau dia tu sempat dengan sahabat, dia ada juga meriwayatkan daripada sahabat, cuma hadis tertentu dia tidak sebut sahabat, itu mursal namanya. Cuma dia ni dikatakan meriwayatkan hadis daripada Khalid bin Ma'dan dan Mahfuz bin Alqamah. Ini bukan sahabat. Bukan sahabat. Jadi bermakna dia ni nak kata yang ditinggalkan atau tidak disebutkan nama perawi di atasnya itu tidak semestinya sahabat. Boleh jadi Khalid bin Ma'dan, boleh jadi Mahfuz bin Alqamah, dan boleh jadi orang lain. Tak ada disebut pula dia ni menerima apa-apa daripada sahabat Nabi SAW. Kedua-dua mereka ini bukan sahabat Nabi SAW. Oleh itu riwayatnya ini berkemungkinan juga merupakan satu riwayat mu'dhal, iaitu riwayat yang terbuang atau tidak disebutkan 2 orang perawi di dalam sanadnya. Maknanya kalau kita kata dia ni tentu dah bukan sahabat. Kalau kita kata dia bukan tabi'in, bermakna yang dia tidak sebut tu 2 generasi lah. Generasi tabi'in dan generasi sahabat dia tidak sebut. Jadi kalau 2 perawi dalam sanad gugur berterusan begitu dipanggil mu'dhal. Makna hadis mu'dhal itu dhaif sangat. Kalau ada seorang saja pun tidak disebut atau disebut tapi tidak diketahui keadaannya, majhul, pun jadi dhaif dah. Kalau 2 orang yang gugur, sebab ada kemungkinan ini, ada kemungkinan. Kalau macam tu mu'dhal. Kalau tidak mu'dhal, mursal pun jadi dhaif juga. Sebab apa? Sebab dia tidak dikenali sebagai seorang yang meriwayatkan hadis mursal yang sahih, tidak. Ada juga pada perawi-perawi yang mursalnya dianggap sahih. Sebab diketahui orang yang tidak disebutnya itu siapa-siapa diketahui. Adapun dia ni tidak begitu. Maka mursalnya itu menjadi dhaif, menjadi dhaif. Lepas tu tidak sepakat para ulama rijal tentang kethiqahannya. Lepas tu kedudukannya itu tidak disepakati pula ulama rijal. Tidak semua yang kata dia ni thiqah, walaupun ada yang menthiqahkannya. Namun Ibnu Sa'ad, Al-Jauzajani, Ibnu Qani', Abu Hatim dan lain-lain mengatakan dia dhaif. Ramai juga yang kata dia dhaif. Dan semua ni yang disebut nama ni adalah tokoh-tokoh rijal hadis. Mereka kenal sangat perawi ni. Selain itu, dia juga berfahaman Qadariyah. Berfahaman Qadariyah ini dari segi dia ada unsur bid'ah lah. Bid'ah dari segi i'tiqadnya, akidahnya. Fahaman Qadariyah. Jadi banyak perkara lah yang menyebabkan hadis riwayatnya itu tidak diterima sebagai riwayat yang sahih. Bahkan riwayat yang dhaif. Ada akidah yang salah tu, yang menyeleweng itu pun sudah menjadi sebab kepada kedhaifan riwayat juga. Jadi Qadariyah ini satu cabang Mu'tazilah lah juga. Satu cabang Mu'tazilah. Di mana dia tidak percaya kepada takdir. Itulah pada dasarnya. Pada dasarnya begitulah. Tidak percaya kepada takdir. Jadi tidak percaya kepada takdir ini besar masalahnya. Sebab itu rukun iman bagi kita.
Al-Wadhin meninggal dunia pada tahun 149. Ini tersebut di dalam kitab ni. Ada kitab ni. Itu tentang Wadhin. Perawi ni, cuba tengok ni. Ni Wadhin bin Atha. Dia terus sebut Rasulullah SAW bersabda, padahal dia tak sempat pun dengan Rasulullah. Dia ambil daripada siapa dia cerita ni. Tak ada disebut. Jadi di antara dia dengan Rasulullah ni ada kemungkinan 2 orang yang digugurkan. Ada juga kemungkinan seorang. Kalau seorang jadi mursal, kalau 2 jadi mu'dhal. Kalau mursal pun dhaif juga. Baik. Yang kedua, Muhammad bin Himyar, walaupun dikatakan thiqah oleh Duhaim dan Ibnu Ma'in, namun Abu Hatim mengatakan hadis-hadisnya boleh ditulis, tetapi dia tidak hujah. Mana tidak boleh dibuat hujah? Kalau dalam agama ni nak buat hujah, nak kita percaya memang tempat tu, Bukit Khalil itu memang tempat suci, itu dia mesti kena perawi yang hujah tu. Kalau macam tu, kalau perawi yang tidak hujah tak boleh pakai. Sebab itu dia jadi masuk dalam kepercayaan. Kalau tidak, untuk apa diceritakan? Sebagai apa? Dalam agama ni tak ada dongeng-dongeng gitu. Mestilah cerita tu untuk kita percayalah kira-kiranya. Sebab dia tak ada kaitan dengan amalan apa, tak ada kaitan dengan fadail amal ke apa ke, tak ada kaitan. Atau kalau kita kata berkait dengan amal jugalah. Amal pun kerana dipercayai dahulu ia tu sebagai tempat suci, barulah kita kata ada kelebihan. Mungkin kita buat ibadat situ, buat benda-benda sunat. Jadi tak boleh. Hadis yang tahap ni tak boleh. Yang ketiga, pengarang kitab Al-Fitan itu sendiri, Nu'aim bin Hammad, adalah seorang perawi yang sangat dhaif. Dhaif jiddan. Sekumpulan ulama memang telah memujinya. Namun tokoh seperti An-Nasai dan lain-lain ulama rijal hadis pula mendhaifkannya. Antara tabiat buruknya ialah meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar daripada perawi-perawi yang thiqat. Ini tabiat buruk dia. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Hadis-hadis yang sebenarnya tidak kuatlah, yang bercanggah dengan hadis-hadis sahih. Tapi dia riwayat itu daripada perawi yang thiqat. Adakah perawi-perawi yang thiqat yang dipercayai ini akan meriwayatkan benda-benda seperti itu? Itu menimbulkan tanda tanya. Al-Azdi bahkan berkata Nu'aim termasuk dalam orang-orang yang mengada-ngadakan hadis untuk menguatkan as-sunnah. Dia boleh, mana reka hadis, mana termasuk dalam pereka hadis jugalah, walaupun dengan maksud yang baik, nak menguatkan sunnah. Dia juga telah mengada-ngadakan banyak cerita palsu untuk memburuk-burukkan An-Nu'man, yakni Imam Abu Hanifah. Banyaklah cerita-cerita yang karut, yang tak berasas tentang Imam Abu Hanifah, keburukan Imam Abu Hanifah tu. Dialah yang meriwayatkannya. Semuanya adalah dusta. Jadi macam apa cerita ni duduk sebar benda-benda dusta ni? Orang macam ni boleh pegang ke riwayat dia? Dia tu sendiri, pengarang tu sendiri pun bermasalah. Nu'aim bin Hammad meninggal dunia pada tahun 228 Hijrah. Ini tersebut di dalam Mizanul I'tidal. Jadi begitulah keadaannya. Perawi-perawi ini cukup bermasalah. Terutamanya pengarang tu sendiri, Nu'aim bin Hammad tu sendiri. Dia boleh reka hadis, mengada-ngadakan hadis. Walaupun maksudnya untuk menguatkan sunnah, tak boleh macam tu. Nak reka hadis dengan apa maksud sekalipun. Dengan maksud, dengan niat baik. Macam mana pun tak boleh. Haram. Lepas tu, banyak pula cerita palsu untuk memburuk-burukkan Imam Abu Hanifah. Jadi ulama-ulama kadang-kadang sunnah ni, dia ambil saja begitu. Riwayat Nu'aim bin Hammad ni, tanpa memeriksa, tanpa mengkaji. Kerana Nu'aim ni kuat sunnah lah, nak ikut sunnah. Dia tak tengok dah dari sudut lain, setengah-setengah tu lah. Tapi kalau tengok semua sudut, okey lah, tak apalah. Jadi itu ceritanya. Baik. Yang seterusnya ni saya baca mana? Siapa ni? Syahizat. Syahizat, sila.
Nombor 2, Ibnu Asakir juga mengemukakan riwayat yang sama dengan sanad Nu'aim itu melalui saluran Ibrahim bin Nasih. Sedangkan Ibrahim bin Nasih hanyalah perawi matrukul hadis. Ibnu Mardawai di dalam tarikhnya telah menyebutkan Ibrahim banyak meriwayatkan hadis-hadis munkar. Jadi sebab itu dia dihukum oleh ulama-ulama rijal hadis sebagai matrukul hadis. Mana hadis dia tak boleh diterima. Hadis dia perlu ditinggalkan. Sebab itulah maknanya semakin ada sanad yang lebih panjang, tidak lebih baik juga. Tidak lebih baik. Orang yang meriwayatkan hadis ini daripada Nu'aim bin Ahmad dalam saluran riwayat Ibnu Asakir itu seorang yang cukup bermasalah juga, matrukul hadis, iaitu Ibrahim bin Nasih. Teruskan lagi. Nombor 3, banyak perkara yang tidak jelas tersebut di dalam riwayat contoh kedua itu. Antaranya, pertama, tidak diketahui di manakah terletaknya Bukit Al-Khalil itu. Al-Amir As-San'ani di dalam At-Tanwir Syarah Al-Jami' As-Saghir mengatakan, aku tidak tahu di mana tempatnya. Aku juga tidak menemuinya di dalam Al-Qamus. Lihat Tanwir Syarah Al-Jami' As-Saghir. Jilid 5 muka surat 259. Kedua, fitnah apakah yang dimaksudkan di dalam riwayat itu sehingga para Nabi Bani Israel dikatakan telah membawa lari umat masing-masing ke Bukit Al-Khalil. Fitnah yang berlaku di kalangan Bani Israel banyak, yang mana satu daripadanya dimaksudkan. Di zaman Nabi Musa AS lagi telah berlaku beberapa fitnah yang dahsyat. Namun tidak pernah tersebut pula Nabi Musa AS membawa lari umatnya ke bukit tersebut. Jadi banyak perkara ni. Yang pertamanya tidak diketahui dengan jelas. Tidak sepakat. Ada yang kata di Syria, ada yang kata di Lebanon, ada yang kata di Palestin, macam-macam lagi. Tapi nak kata dengan pasti, dengan jelas tak ada. Sehingga pensyarah kepada kitab Al-Jami' As-Saghir, Amir As-San'ani ini, At-Tanwir, di dalam syarah Jami' As-Saghir, dia pun kata dia tak tahu. Kalaulah tempat itu memang dianggap suci zaman berzaman lagi, dan memang Rasulullah SAW pula sebut kepada umatnya, tentu ia dapat diketahui. Seperti yang kita tahu tentang tanah haram, tentang Haramain, dua tanah suci Mekah, Madinah, dan begitu juga Baitul Maqdis. Tentu kita tahu seperti itu. Ini tidak diketahui. Tidak diketahui. Di mana letak sebenarnya? Kalau ia memang betul-betul bermakna kepada umat, sepatutnya diceritakan. Tidak diceritakan itu, tak patutlah. Kalau bukit itu memang suci dan memang ada kelebihannya, kalau kita beribadat di situ, tiba-tiba tidak diketahui di mana. Kemudian fitnah tu, fitnah apa yang dimaksudkan di sini? Tidak jelas. Fitnah yang macam mana? Sedangkan fitnah kalau kita tengok fitnah di zaman Nabi Musa, apa yang terpaksa dihadapi oleh Nabi Musa, dalam mendidik umatnya itu macam-macam lah, teruk-teruk lah, sampai minta nak tengok Tuhan. Minta nak tengok Tuhan. Kalau kamu tak dapat tunjukkan Tuhan secara jelas begini, kami tak mahu beriman. Sampai begitu. Macam-macam lagi fitnahnya. Jadi tak ada pula cerita Nabi Musa tu Nabi Musa bawa lari ke situ. Adakah setiap fitnah yang dimaksudkan? Setiap fitnah? Fitnah apa? Ini tidak jelas. Jadi sehingga bila berlaku fitnah tu Allah mewahyukan kepada nabi-nabi mereka. Ramai nabi ni supaya bawa lari pengikut itu untuk menyelamatkan agama mereka ke Bukit Khalil. Jadi Bukit Khalil ni seseolahnya sebagai penyelamat lah. Macam Nabi SAW kata Madinah tu. Akhirnya menjadi tempat perlindungan orang-orang yang beriman. Ada sebut itu. Dan jelas. Yang ni macam mana? Fitnah apa yang dimaksudkan sampai begitu sekali bawa lari itu? Tidak jelas.
Lepas tu Nabi Musa pun tidak pernah disebutkan sekali ke kerana mana-mana fitnah yang berlaku, dia bawa lari. Dia sendiri lari dengan umat dia. Tak jelas. Bila tidak jelas, apa faedahnya dengan kemukakan riwayat seperti ini? Sekurang-kurangnya kita tahu fitnah yang macam mana, yang dahsyat tu sehingga Nabi-Nabi itu bertindak begitu. Ini kita tidak dapat tahu. Melalui riwayat yang lain pun tak ada dapat tahu. Kemudian bila berlaku begitu, dia bawa lari. Ini Nabi-Nabi ni. Sedangkan seorang Nabi pun tidak disebut namanya. Itu masalahnya. Kalau kita tengok Nabi Musa banyak, tapi tidak pernah pula dilakukan begitu. Teruskan Syahizat. Yang ketiga, siapakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Al-Khalil itu? Adakah Nabi Ibrahim AS atau orang lain? Ini satu kemungkinan juga. Kadang-kadang dia kata begini-begini, tapi maksudnya orang lain. Atau Al-Khalil itu Nabi Ibrahim. Jadi kita nak kena tahu dengan jelas. Kena ada riwayat yang sahih. Teruskan. Keempat, tidak tersebut dengan jelas nama seorang pun daripada Nabi-Nabi Bani Israel yang dikatakan telah membawa lari umat masing-masing apabila berlaku fitnah. Sejarah Bani Israel itu terlalu panjang. Ia bermula dari zaman Nabi Yaqub lagi hingga sampai ke zaman Nabi Isa AS. Kalau ia memang wujud, tentu sekali diketahui oleh mereka di mana tempatnya. Begitu sepatutnya. Sebab lama dah boleh dikatakan ramai Nabi buat begitu, takkan tak tahu. Ini tak dapat dipastikan, tempatnya pun tak dapat dipastikan macam mana macam tu. Jadi apa gunanya cerita begitu Bukit Khalil, bukit apa-apalah kita kata, tak tahu. Kalau kita kata Gunung Tahan, tahu juga di Malaysia letaknya. Banjaran Titiwangsa misalnya, dah tahu juga di Malaysia letaknya. Bolehlah tahu walaupun jauh daripada Tanah Harak. Ni Bukit Khalil. Duduk di mana? Orang-orang yang duduk sekitar tu pun tak tahu. Itu masalahnya. Teruskan lagi. Kelima, riwayat itu seolah-olahnya menggambarkan semua Nabi Bani Israel atau kebanyakan mereka memang melakukan begitu apabila berlaku fitnah. Tetapi tidak terdapat pula riwayat-riwayat yang sahih menyatakan begitu. Riwayat seperti inilah yang dikatakan mungkar. Dan riwayat mungkar itu paling tidak adalah riwayat yang dhaif sangat menurut istilah ulama hadis. Kalau tidak maudhu' pun. Gitulah kedudukannya. Dia tak ada tu riwayat yang sahih. Mana kiranya bercanggah dengan yang sahih lah. Yang sahih tak ada sebut pun. Tiba-tiba ia sebut. Kemudian ia tu pula bukannya kuat. Dhaif. Itu kalau kita kata keadaan paling baik lah. Dhaif. Teruskan Syahizat. 4. Untuk menerima sesuatu tempat sebagai tempat yang suci, semestinya ia tersebut di dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih sebagai tempat suci. Hadis yang dhaif sangat seperti hadis contoh kedua itu ataupun hadis maudhu' sama sekali tidak boleh dijadikan hujah dalam agama. Itu kepercayaan kitanya begitulah. Untuk jadi akidah atau pegangan hidup ni, dia mesti kena Quran dan hadis sahih. Itu puncanya. Kalau ada riwayat yang bercanggah dengan Quran dan hadis, itu tak boleh pakai. Ada riwayat yang tidak bercanggah tapi tidak disebut dalam Quran dan Sunnah, tetapi ia memberi kesan kepada akidah. Jadi berkait dengan kepercayaan. Bila kita dengar cerita tu, tak ada apa yang terlintas, maknanya kita percayalah. Kita percaya. Bila percaya tu, mungkin kita berasa ada kelebihan ke di sana, buat ibadat, buat apa-apa, boleh ke kita pergi berkunjung ke sana, ada kelebihan ke pula. Dia akan jadi begitulah. Dia akan jadi begitu. Jadi dengan sebab itu tak boleh. Tak boleh. Teruskan Syahizat. 5. Riwayat-riwayat seperti inilah biasanya menjadi punca bagi tersebarnya banyak khurafat, tahayul dan bid'ah di kalangan umat manusia. Apabila sesebuah bukit dikaitkan dengan sesuatu peristiwa yang dianggap penting dalam agama, maka mulalah perkara-perkara yang karut-marut merebak di sana. Sebagai satu contoh yang hidup sekarang ni, Gunung Jerai lah. Gunung Jerai. Tidak gitu ni Cikgu Rashid. Di Kedah tu.
Padahal orang Gunung Jerai Ya. Dia Saya kawasan pun mana? baik sekali saya Maulana. Lama dah saya naik tu. Kawasan mana tu Gunung Jerai tu? Kawasan mana tu? Kalau dari Kulim, di Sungai Petani Sungai Petani. Oh, di kawasan Sungai Petani. Gurun. Sungai Petani, Gurun. Oh, begitu. Tengok tu lah sebagai contoh. Padahal orang-orang di tempat lain tak tahu apa pun tentang Gunung Jerai tu. Kita pula cuba nak mempopularkan Gunung Jerai tu. Macam-macam ceritanya. Nabi Adam turun situ lah. Jadi orang di negeri Sri Lanka tu, Ceylon tu kata tempat dia kata ada tapak kaki Nabi Adam. Tapak kaki Nabi Adam ada. Batu dekat Sri Lanka sana. Orang-orang lain pula kata oh tidak, dia turun di bukit paling tinggi di dunia ni, Gunung Everest. Gunung Himalaya nu dekat India, dekat Nepal. Macam-macam lah cerita. Dia ada lah tu. Lepas tu dia kait itu, kait ini. Mulalah tu. Itu contoh kalau di tempat kita. Tidak semestinya bukit, tidak semestinya gunung. Kalau lain-lain pun sama juga. Lain-lain pun sama. Teruk manusia ni. Yang tidak belajar lah, yang tidak belajar. Kalau orang kata, oh berkat tu, sembuh penyakit tu, air telaga di situ. Oh dia pergi cedok air sampai kering telaga. Sampai macam tu manusia ni. Itu yang Islam dah lah kira-kira tu. Islam yang tak belajar lah sebenarnya, yang jahil. Macam tu lah jadinya. Ni berkait dengan gunung-gunung ni, gitulah. Sebab itu ada orang yang suka bertapa dekat gunung, kononnya dapat macam-macam lah. Orang nak ilmu macam-macam ilmu, pergi di gunung, pergi di bukit. Itulah benar je puncanya. Macam-macam cerita kan. Dia berkait dengan gunung, berkait dengan bukit ni. Jadi ini sebahagian daripada mungkin punca-puncanya lah. Jadi orang lain buat sendiri. Macam Gunung Jerai tu tak pernah ada pun dalam riwayat mana-mana pun. Tapi sebab ada cerita-cerita tentang gunung, tentang bukit ni ada kelebihan. Bahkan seperti kita tengok dalam contoh pertama tu, dikatakan berasal dari syurga pula. Berpunca dari syurga, bukit-bukit tertentu. Ialah bab akidah ni kalau dikatakan begitu, kalau sahih kita kena terima. Masalahnya kalau tidak sahih kita nak terima macam mana? Sedangkan sahihnya pun kita tengok tak ada nampak keistimewaan mana pun. Kering, kontam gitu, kosong, tidak ada apa. Kalau nak kata dari segi akal lah, dari segi logik biasa lah kita kata. Gunung tempat lain lebih sesuai lagi dengan syurga sebab subur. Syurga tu kan subur. Pokok-pokoknya banyak dan nyaman. Sesuai lagi bukit-bukit di tempat-tempat lain daripada tempat-tempat yang disebut tu. Kosong, kering kontang. Tiba-tiba dikaitkan dengan syurga. Macam mana tu? Jadi yang ada pun cerita-cerita macam ni dalam riwayat-riwayat yang mengaruh lah. Dalam riwayat-riwayat yang sahih tidak ada sama sekali. Kita dah bincangkan contoh yang pertama tu. Baik, ini contoh yang ketiga pula. Haddatsana Ali bin Mubarak qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Katsir bin Abdullah Al-Muzani an abihi an jaddihi qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awwal ghazwah ghazaha al-abwa hatta idza kunna bil-rawha nazala bi'arq az-zabiyah فصلى ثم قال هل تدرون ما اسم هذا الجبل فقالوا الله ورسوله أعلم قال هذا حمد جبل من جبال الجنة اللهم بارك فيه وبارك لأهله فيه وقال للروحاء هذه سجاسج واد من أودية الجنة لقد صلى في هذا المسجد قبلي 70 نبيا ولقد مر بها موسى عليه عباءتان قطوانيتان على ناقة ورقاء في 70,000 من بني إسرائيل حاجين البيت العتيق ولا تمر الساعة حتى يمر بها عيسى بن مريم عبد الله ورسوله حاجا أو معتمرا أو يجمع الله له ذلك. Ini saya nak orang lain lah baca pula.
Contoh ni maksudnya. Silakan baca, silakan. Siapa nak baca pula? Orang lain pula. Silakan. Assalamualaikum. Siapa ni? Siapa? Arsyad. Arsyak. Baca, silakan. Baik maksud, Tafsir bin Abdullah Al-Muzani meriwayatkan daripada ayahnya daripada datuknya. Kata datuknya, kami menyertai Rasulullah SAW dalam peperangan pertama yang dilancarkan oleh baginda, iaitu Al-Abwa'. Apabila kami telah sampai di Rawha, baginda berhenti di Arqi Az-Zabiyah lalu bersembahyang di situ. Kemudian bersabda, tahukah kamu apa nama ini? Mereka, yakni para sahabat, menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasulullah SAW, ini adalah Hamad, salah satu bukit syurga. Ya Allah, berkatilah bukit ini dan berkatilah penduduknya. Untuk Ar-Rawha, pula Nabi SAW bersabda, tanah rata ini adalah salah satu lembah daripada lembah-lembah syurga. 70 orang Nabi sebelumku telah bersembahyang di masjid ini. Nabi Musa AS yakni juga telah lalu di sini. Dia memakai 2 jubah qatawani yang tidak berlengan sambil menaiki unta kelabu bersama-sama 70,000 orang dari kalangan Bani Israel. Mereka datang untuk mengerjakan haji di Baitul Atiq. Kiamat tidak akan berlaku selagi Isa bin Maryam, hamba Allah dan Rasulnya itu tidak lalu di sini untuk mengerjakan haji atau umrah, atau Allah akan mengumpulkan kedua-duanya untuk beliau, yakni Nabi Isa AS. Jadi itu terjemahan kepada teks contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Jadi di mana terdapat hadis ini? Kalau kita perhatikan dalam rujukan ni, di dalam Mu'jam Kabir Tabarani, Ibnu Shabbah Tarikh Madinah, Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Ini antara rujukannya lah. Mungkin kalau kita cari lagi akan ada lagi dalam kitab-kitab lain. Tapi sekadar ini pun rasa sudah cukup. Kemudian komentar. Boleh Arsyad sambung lagi? InsyaAllah boleh. Sambung, silakan. Komentar 1. Contoh ketiga di atas adalah sanadnya adalah berdasarkan riwayat At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabirnya. Berkata yang berada di dalam tanda kurungan perkataan yang berada di dalam tanda kurungan Hamad itu tidak ada, yakni gugur di dalam riwayat At-Tabarani edisi Maktabah Asy-Syamilah dan edisi Asy-Syamilah dan edisi katakan Maktabah Ibnu Taimiyah Qahirah, yakni di Mesir. Ia ditambah berdasarkan riwayat Ibnu Shabbah Al-Haythami, Ibnu Adi, As-Sayuti dan lain-lain di dalam kitab mereka masing-masing. Semua mereka mengaitkan hadis itu dengan riwayat At-Tabarani dan tambahan perkataan itu ada di dalam nukilan semua mereka. Dengan sanad yang sama juga Ibnu Shabbah meriwayatkannya di dalam kitabnya Tarikh Al-Madinah. Sekejap. Arsyad, sekejap. Kita tengok di sini. Hadha Hamad Jabalun min Jibalil Jannah. Kita ambil sini. Cuba kita tengok. Ini Syamilah. Ini maksud Maktabah Syamilah tu ini. Cuba kita tengok sini. Kalau dalam matan hadis, kita cuba ambil matan hadis. Dalam syarah hadis dan kutub takhrij, 3 bahagian lah. 3 bahagian. Baik, kita cari. Sebab dalam Tabarani, perkataan ini, cuba tengok sini, saya buat gelak ni. Hamad ini tak ada. Ini Bukit Hamad atau Gunung Hamad. Salah satu daripada bukit-bukit syurga. Bukit-bukit syurga. Jadi yang ni dalam bracket ni, dalam kurungan ni tak ada dalam riwayat Tabarani sendiri. Sedangkan orang-orang kemudian, pengkaji-pengkaji kemudian
mengaitkan hadis ini dengan riwayatnya. Mereka kata ini riwayat Tabarani lah. Jadi kira-kiranya perkataan ini gugur lah. Dalam riwayat Tabarani itu tak ada tu sebab gugur. Biasalah kadang-kadang kitab ni dia terjatuh, kata terjatuh daripada penyalin itu. Penyalin tak tertulis di situ. Ataupun pencetak pun sama juga, gugur di situ. Cuba kita perhati di sini. Ini Al-Mu'jamul Kabir. Cuba kita perhati ni. Hadza jabalun min jibal jannah. Tak ada hadza hamad. Di sini tak ada. Terus hadza jabalun min jibalil jannah. Ini adalah bukit, salah satu bukit syurga. Bukit apa? Tak ada sebut nama di sini. Tapi orang-orang yang mengaitkan dengan kitab Tabarani ni, mereka sebut ada itu. Ada itu. Seperti kita kata di sini yang menyebutkan begitu tak ada ni. Jadi Maktabah Syamilah ataupun Maktabah Ibnu Taimiyah, kalau kita perhatikan cetakan Mesir ni tak ada. Jadi yang kita tabah tu berdasarkan riwayat Ibnu Syabbah. Al-Haythami dalam kitab dia Majma'uz Zawaid, Ibnu Adi dalam kitab dia Al-Kamil, As-Suyuti dan lain-lain dalam kitab mereka masing-masing, dalam tu ada sebut. Dan mereka katakan itu adalah riwayat Tabarani. Daripada situ kita dah maklum, kita dapat tahu bahawa perkataan itu telah gugur daripada kitab Tabarani yang asal. Daripada kitab Tabarani telah gugur. Maknanya mereka ni yang merujuk, yang kata ada dalam Tabarani ni, mereka pun tengok Tabarani juga. Cuma cetakan ataupun nuskah yang mereka tengok tu memang ada perkataan itu. Kalau tidak ada, nescaya kita tidak akan tahu bukit tu bukit apa. Ialah paling dekatnya bukit dekat Rauha, dekat Arqiz Zabiah tu lah. Kalau nak ada pun bukit dekat tu lah. Kalau tak sebut nama tu. Tapi kalau sebut nama tu lebih jelas lah. Sebenarnya ada sebut nama tu. Ada sebut nama tu. Misalnya dalam Kanzul Ummal. Ni cuba tengok ni. Jabalul Khalil, Jabalul Muqaddas. Nu'aim bin Hammad. Oh, ini bukan ini. Ini. Ini contoh yang kedua tadi. Ini contoh yang ketiga. Hal tadru nama ismu hadzal jabal? Kamu tahukah apa nama bukit ini? Hadza Hamad. Dia sebut. Lepas tu dia buat ni ringkas ni. Taba tu maksudnya Tabarani lah. Daripada Kathir bin Abdullah, daripada ayahnya, daripada datuknya. Ni contoh ketiga kita ni lah. Mereka sebut Tabarani. Dan ada sebut ni Hamad ni. Ni Hamad ni ada sebut. Dalam Tarikh Madinah, Ibnu Syabbah misalnya. Ni. Ini Hamad. Dia ada sebut. Dia pun ambil daripada Kathir bin Abdullah, daripada ayahnya, daripada datuknya juga. Mana kira-kiranya ada sebut Hamad ni. Hadza Hamad. Tapi dalam riwayat Tabarani, dalam cetakan yang ada sekarang ni, setakat yang tersebar ini, perkataan Hamad itu tidak ada di situ. Walau bagaimanapun perkataan Hamad itu ada dalam riwayat orang-orang lain. Dan kebanyakan mereka mengatakan itu daripada riwayat Tabarani. Kebanyakan mereka mengatakan begitulah. Ni dalam Jam'ul Jawami' misalnya. Ni. Hadza Hamad, ada Hamad ni. Dan dia sebut ini riwayat Tabarani daripada Kathir bin Abdullah. Maksudnya hadis yang kita baca itulah sebagai contoh yang ketiga tu. Al-Haythami pun kata ni dalam kitab dia Majma'uz Zawaid. Rawahu Tabarani min tariq Kathir bin Abdullah Al-Muzani wa huwa dha'if 'inda al-jumhur. Tirmizi mengatakan hadisnya hasan, dan Ibnu Adi ada sebut juga. Dalam riwayat mereka semua tu ada sebut Hamad ini. Dan mereka kaitkannya dengan riwayat Tabarani. Teruskan Arsyad, teruskan. Nombor 2. Nombor 2.
Riwayat ini juga berpunca daripada Kathir bin Abdullah perawi bagi riwayat contoh pertama di bawah usul ke-65 ini. Kedudukan Kathir pada pandangan ulama rijal hadis telah pun dikemukakan di sana. Secara ringkas dapatlah dikatakan riwayatnya di sisi mereka dihukum sebagai daif sangat. Kerana dia adalah seorang perawi yang sangat daif. Bahkan dia telah dikatakan juga sebagai pendusta. Baik. Jadi oleh kerana riwayat contoh ketiga ni juga diriwayatkan oleh Kathir bin Abdullah Al-Muzani, Kathir bin Abdullah bin Amar bin Auf. Jadi Amar bin Auf tu sahabat Nabi. Maknanya anak cucu sahabat Nabi lah juga kira-kiranya Kathir ni. Tapi bermasalah. Cuba kita tengok di sini contoh pertama. Ni contoh pertama ni riwayat daripada Kathir juga ni. Dalam Tabarani apa semua ada je. Ni cuba tengok ni. Kathir bin Abdullah Al-Muzani daripada ayahnya, daripada datuknya. Jadi datuk dia tu ialah sahabat Nabi, iaitu Amar bin Auf. Kononnya datuk dia tu berkata Rasulullah SAW bersabda. Ini riwayat yang sama juga. Dengan sanad yang sama juga, contoh yang ketiga itu. Baik, kalau kita tengok ini Kathir bin Abdullah bin Amar bin Auf Al-Muzani. Dia meriwayatkan daripada datuknya di sini Amar di sini. Ibnul Jauzi kata apa tentang setelah mengemukakannya ini? Ibnul Jauzi kata Kathir bin Abdullah adalah perawi munkarul hadis, langsung tidak berguna. Yahya bin Ma'in kata kami tidak menulis hadisnya. An-Nasa'i dan Ad-Daraqutni juga berkata dia munkarul hadis. Asy-Syafi'i bahkan berkata dia adalah salah satu rukun dusta. Asy-Syafi'i itu siapa? Imam Syafi'i lah. Salah satu rukun dusta, tiang seri. Tiang seri dusta, bukan tiang biasa-biasa. Tidak. Jadi sampai begitu sekali. Jadi macam mana riwayat orang seperti ini akan diterima? Kata Ibn Hibban, Kathir meriwayatkan daripada ayahnya, daripada datuknya. Satu nuskhah. Yang ini kitab yang mengandungi hadis maudhu'. Tidak halal menyebutnya di dalam kitab-kitab. Dan tidak halal juga meriwayatkan daripadanya kecuali dengan maksud menyatakan kehairanan. Nak menyatakan hairan bolehlah. Sampai begitu sekali ya orang buat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga direka begitu banyak hadis teruk sampai begitu dan dikaitkan dengan Rasulullah. Teruklah. Nak hairan, nak menyatakan hairan begitu. Bolehlah kalau sekadar tu dengan maksud tu. Tapi kalau dengan maksud nak ambil pengajaran tak boleh. Nak buat pegangan tak boleh. Ini cerita Kathir. Jadi kita tidak mahu cerita panjang dari sini sebab sudah sebut dah. Nak tengok tentang dia, tengok di situlah. Cuma dia ni seperti kita telah bincangkan di bawah contoh yang pertama, dia ni dipandang elok sedikit kerana Imam Tirmizi tu telah mensahihkan hadis dia. Setengah ulama kata menghasankan hadis dia. Jadi mana tidak teruk sangatlah. Sebab itu mereka nak terima. Tetapi akibat terima daripada orang yang seperti ni, sedangkan orang-orang lain, ulama-ulama besar-besar juga, hebat-hebat juga, telah menyebutkan tentang dia begitu teruk sekali. Kalau kita terima juga semata-mata kerana Imam Tirmizi menerimanya hadisnya dan mengatakan hadisnya hasan atau sahih, dan kita buang ke tepi semua pendapat orang-orang lain, itu bahaya tu. Pendapat Imam Tirmizi tentang dia tu dikritik oleh dikatakan ramailah kalau tidak semua pun. Orang yang datang kemudian kritik kenapa Imam Tirmizi kata begitu. Mereka heranlah dengan Tirmizi. Maknanya tak boleh terima lah ke mana-mana pun riwayat Kathir itu tak boleh terima. Daripada sini kita dapat tahu bahawa anak cucu orang-orang yang baik tidak semestinya baik. Tak mestinya baik. Memang semua orang mengharapkan anak cucunya baiklah, terbaiklah kalau boleh. Tetapi tidak begitu berlakunya. Orang biasa ni lagi lah, anak cucu sahabat pun tidak. Usahakan anak cucu sahabat, anak cucu Nabi pun tak ada jaminan. Kalau kita tengok itu sebagai pengajaran lah dalam Quran apa anak Nabi Nuh tu. Anak Nabi sendiri memang darah daging dia, bukan cucu cicit dah, anak dia sendiri pun
tidak Islam. Tenggelam juga, termasuk dalam kaum dia yang tenggelam juga. Yang tenggelam tu semuanya yang tidak Islam lah. Cuba tengok, itu sebagai iktibar lah, iktibar untuk kita. Ni yang ketiga, kita tukar-tukar lah, ganti-ganti ya. Orang lain siapa boleh baca? Saya baca malam. Siapa ni? Saleh. Saleh. Ya. Sila. Ketiga, dengan menerima Bukit Hamad sebagai bukit syurga, berarti ada lebih dari 4 bukit di dunia ini berasal dari syurga. Sedangkan riwayat contoh pertama telah pun menyebutkan 4 bukit sahaja dari syurga. Di situ sudah ada ittirab dan ketidaktetapan bilangan bukit syurga di dunia ini. Jika diambil kira beberapa riwayat maudhu' yang lain lagi, nescaya terdapat banyak lagi bukit di dunia ini yang dikaitkan dengan syurga. Mana satu daripadanya yang harus terima tidak dapat ditentukan. Nah, itu keadaan. Itu orang panggil ada unsur ittirab. Ada ciri ittirab. Ini sebagai tanda kepada hadis itu bermasalah lah. Dan kedudukan hadis itu lebih kurang sama. Kalau ada yang kuat itu tidak ittirab. Kita pakai yang kuat sajalah. Utamakan yang kuat itu. Ni kedudukannya lebih kurang. Jadi kita tak tahu nak tarjihkan yang mana. Nak kata yang mana lebih tepat. Tapi kalau kita terima sama tarafnya, kedudukannya, dia akan jadi bertentangan lah. Itu makna tidak konsisten. Kata. Tidak tetap. Tidak mantap. Orang Indonesia selalu sebut mantap kan. Tidak mantap tu hadis. Jadi itu salah satu ciri hadis dhaif. Hadis maudhu' biasalah macam tu. Dia ada benda-benda macam tu. Tak tetap tu. Sekali sebut 4 saja bukit dalam dunia ni dari syurga. Dia kalau sebut ini jadi 5 lah. Lebih dah. Tu tak habis kira riwayat yang lain lagi. Banyak lagi. Yang semuanya sebut daripada syurga. Apa cerita ni? Semuanya nak berikan kelebihan lah. Semua ni kalau zaman sekarang ni kan dia ada Kementerian Pelancongan. Apa dipanggil wisata Indonesia. Wisata dia ada Kementerian Pelancongan itu. Jadi ada benda-benda macam ni menarik pelancong juga tu ke negara tu. Menarik pelancong juga. Kalau nak pergi tengok tapak kaki Nabi Adam. Maka pergilah ke sana. Pergilah ke Sri Lanka misalnya. Nak tengok kubur Nabi Syuaib. Saya pun pernah dibawa juga pergi ke Jordan. Orang bawa pergi kubur Nabi Syuaib kononnya. Panjanglah kuburnya. Panjanglah, bukan biasa saiznya. Sedangkan orang-orang pada masa tu kalau mengikut sejarah tak adalah sepanjang itu. Biasalah. Biasalah. Macam sekarang ni lah juga. Panjang-panjang pun tidaklah ada sepanjang itu. Itu semua tu karut semualah. Tapi kita pergilah tengok juga. Jadi kan ada tempat tu kan. Kalau pelancong orang baru mari, dia bawa pergi situlah. Salah satu tempatnya, kononnya dikatakan gua inilah Ashabul Kahfi tu. Nampak tulang bersepah dalam tu. Saya jenguk dalam lubang tu nampak tulang bersepah. Tak tahulah dia nak cerita tulang anjing ke tulang orang ke macam mana lah. Ashabul Kahfi. Tengok tu semua karut semua. Tak boleh pakai. Tak apalah dah kita pergi. Orang bawa pergi, kita pergi tengok lah kan. Tapi pada masalahnya di benda-benda macam tu kan dia bukan setempat. Banyak tempat pula tu. Yang mana satu yang betul. Semuanya nak menarik pelancong. Tidak ada yang menarik. Kalau Malaysia ni ada jugalah yang menarik. Menara berkembar itu. Orang mari nak pergi tengok menara berkembar. Setengah-setengah negeri tak ada apa kemajuan pun. Rumah-rumah lama, buruk rumah. Gempa sikit boleh runtuh. Tak ada pembangunan pun. Jadi nak tarik pelancong dengan apa cara? Dengan cara begini. Nak cari duit. Itu ceritanya. Benda-benda khurafatnya. Jadi bagi kita yang menilai sesuatu hadis itu berdasarkan dirayah, kita ambil kira semua ni. Ambil kira. Untuk menggugat kedudukan hadis itu. Untuk membongkar kekarutannya. Menampakkan kepalsuannya. Kita guna semua alat-alat ini. Misalnya ittirab. Ini salah satu ciri. Kalau cerita tu betul, dia tak akan bercanggah sampai begitu sekali. Apa lagi daripada
Orang yang sama tu riwayatkan hadis yang pertama, contoh yang pertama tu. Di sana dia sebut 4. Dan kalau masuk ini bukan jadi 4 lah, jadi 5. Dia juga yang meriwayat ni. Macam mana? Itu masalahnya. Ya. Teruskan. Siapa tadi? Saleh. Teruskan. Yang keempat, di dalam riwayat contoh ketiga ini juga terdapat dakwaan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang Ar-Rauha sebagai salah satu lembah daripada lembah-lembah syurga. Sedangkan kenyataan seperti ini tidak terdapat di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Di mana pula letaknya Ar-Rauha itu? Ia terletak sejauh 4 barit, kira-kira 48 batu dari Madinah. Adakah ia nama lain bagi Bukit Wariqan yang tersebut di dalam riwayat contoh pertama? Tidak dapat dipastikan. Jadi sebab tidak jelas tu lah. Tak dapat dipastikan. Ni bukan setakat bukit pula. Ada pula lembah syurga pula. Lembah syurga pula. Jadi kalau dikaitkan benda-benda begini, lembah syurga, lepas tu orang tengok. Kalau orang kafir tengoklah. Orang kafir tengok. Musuh Islam lagilah dia boleh gunakan sebagai senjata dia untuk pukul kita. Kalau orang kafir yang biasa-biasa pun dia tengok. Macam mana daripada syurga ni sedangkan kering kontang. Yang ada di sekitar tanah Arab tu bukannya subur. Kenapa bukit-bukit atau lembah-lembah di lain yang lebih hebat, lebih menarik perhatian dan lebih cantik, lebih subur, tidak dikaitkan pula itu dengan syurga? Kalau nak kira lebih sesuainya yang di lain. Nampak sangat ini agama lokal katanya. Kata mereka lah. Agama lokal. Ni hasil pemikiran orang setempat. Mana dia nak tahu bukit-bukit di tempat lain? Jadi Muhammad ini, jadi dapat peluang, dapat senjata kepada mereka tu. Muhammad ini sebenarnya pengetahuannya cetek. Pengetahuannya terbatas. Dia hanya tahu setakat yang dia dengar daripada orang-orang tua sekitar-sekitar tu saja. Dia tak sebut di negeri China ke, di negeri Greece ke, di Amerika Latin ke, ataupun di tempat-tempat lain, Indonesia ke, Malaysia ke, berapa banyak gunung yang hebat-hebat, yang subur-subur itu. Itu kalau nak kira lebih sesuai dengan syurga. Gunung-gunung salji ke, paling tidak kalau tak ada tanaman pun menarik, cantik nampaknya. Tak pula disebut itu daripada syurga. Yang disebut semua ni sungai, bukit, lembah, bukit sekitar tu, kawasan tu saja. Apa cerita ni? Jadi dengan tersebarnya hadis-hadis seperti ini, kalau kita tidak cerita tentang kefalsuannya, boleh menyebabkan orang kafir itu susah nak masuk Islam. Sebab apa? Dia tengok Islam ni banyak benda mengarut lah. Benda khurafat. Kalau dikaji, kata dia dikaji, nampak setempat saja. Agama tu agama setempat. Bukan agama yang untuk seluruh dunia. Agama antarabangsa. Ulama sampai kiamat jauh. Macam mana kita nak pegang dengan agama macam ni, kata dia. Dia akan jadi gitu. Padahalnya hadis-hadis ni mengarut pun. Jadi sudah jadi satu kerja kita sekarang ni, umat Islam, untuk menyelamatkan orang kafir itu supaya mereka dapat menerima Islam dengan mudah. Kita katakan kepada mereka, ini hadis-hadis ni tak ada kena-mengena pun dengan Rasulullah SAW. Ini hadis-hadis palsu. Orang buat, orang ada-adakan untuk merendah-rendahkan, memburukkan imej Nabi Muhammad SAW. Katakan begitu. Masalahnya ada juga di kalangan umat Islam ni yang suka sangat bawa benda-benda macam ni. Suka sangat. Dan ini boleh menyebabkan orang jauh daripada Islam, tak mahu mendekati Islam. Dah dekat dah lari. Mari dekat dah lari. Sebab apa? Tengok benda-benda macam ni lah. Benda yang mengarut, dia tak masuk akal. Dia tak tahu. Mana dia tahu ni maudhu' ke tidak maudhu'? Mana dia tahu? Orang Islam lah kalau nak tahu pun. Masalahnya orang Islam tu tak belajar pula. Itu masalahnya. Dia pula yang orang panggil ustaz. Orang panggil macam-macam lah. Kalau di sini orang panggil tuan guru. Kalau di Indonesia tu mungkin Buya, Buya. Dan macam-macam lagi disebutnya. Orang kata dia cerita. Ini jadi masalah. Kita banyak masalahnya kerana orang sekarang dipanggil ugamawan. Ugamawan tu sendiri yang bawa perkara benda-benda yang mengarut. Dia tak tahu sumber ni sumber yang patut diambil, sumber yang perlu ditapis. Memanglah sumber.
Air yang kita minum sekarang ni rata-rata je umumnya orang minum. Air sungai yang keruh tu lah, tapi ditapis. Kena tapis lah. Kecuali kalau macam rumah saya ni, saya boring air tu, ambil air dalam tanah tu memang bersih, jernih betul lah. Lepas tu kita tapis lagi. Itu pun tapis lagi. Tapis lagi dengan penapis. Jadi sepatutnya kita belajarlah daripada kenyataan hidup. Kita pun tak mahu minum yang keruh. Yang keruh-keruh. Yang tak menarik pada pandangan itu. Kita pun nak tapis. Beberapa kali tapis. Macam mana benda agama ni pula tanpa penapis pun kita nak ambil? Mana boleh macam tu? Sepatutnya kita fikir begitu. Tapi bermudah-mudah pula di sini dalam bab ni. Baik, teruskan. Saleh, teruskan. Yang kelima. Hadis contoh ketiga ini menggambarkan pada tahun pertama atau kedua hijrah sudah pun ada di Rauha itu sebuah masjid yang besar dan luas. Ia telah dikunjungi oleh 70 orang Nabi. Mereka telah bersembahyang di dalamnya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam pula telah pergi ke masjid itu bersama 70,000 orang pengikutnya dari kalangan Bani Israel. Tentu sekali baginda juga telah bersembahyang bersama mereka di dalamnya. Siapa agaknya yang telah membina masjid sebesar itu di sana sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pun satu persoalan juga. Sebab dia sebut masjid ada di situ. Siapa yang buat masjid tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid dia pun belum selesai lagi, masjid di Madinah tu. Tempat dia tinggal tu. Tiba-tiba tempat sejauh ni dia siapa bina? Sebesar itu masjid tu. Dia sebut masjid. Nabi pergi bersembahyang di masjid itu. Siapa yang buat? Ini peristiwa ni berlaku ni dalam peperangan pertama dia sebut. Kalau peperangan pertama, perang Badar itu tahun yang kedua. Bermakna kalau sebelum itu lagi, sama ada tahun pertama atau tahun kedua sebelum perang Badar lagi. Siapa yang membina masjid sebesar itu di situ? Dan orang yang bersembahyang macam mana di situ? Siapa sahabat Nabi, di kalangan sahabat Nabi yang tinggal di situ dan dia belajar bersembahyang daripada Nabi, dia pergi bina masjid. Ada sebut dalam riwayat, mana-mana riwayat. Tak ada sebut. Tapi dia sebut Nabi dulu telah bersembahyang dalam masjid tu. Bermakna bukan sahabat Nabi kita yang baru buat. Sebelum itu pun sudah ada masjid. Adakah cerita masjid ni sebelum sebelum Nabi kita? Siapa pula yang buat tu? Di situ. Nabi mana? Nabi yang diutuskan untuk umat mana? Apa nama umat itu? Nabi mana yang buat masjid itu? Ini timbul kemusykilan. Kalau Nabi kita tak mungkin. Sebab itu terlalu awal lagi. Masjid dia sendiri pun belum siap lagi. Masjid di Madinah tu yang kita panggil Masjid Nabi tu. Pada masa tu pun dalam proses pembinaan lagi. Belum siap lagi dengan lengkap. Masjid-masjid lain di sekitar Masjid Nabi tu adalah. Tetapi sejauh ini telah dibina begitu besar tu nampak masjid tu. Kalau kita kata Nabi Musa pergi dengan 70,000, itu ramai. 70,000 tu bersembahyang di situ. Besar betul masjid tu. Sebab disebut masjid. Kalau tidak disebut masjid, lain cerita. Atau masjid itu masjid pada nama saja. Masjid pada nama saja. Sebenarnya tanah kosong saja. Cuma diniatkan sebagai masjid. Siapa cerita? Siapa cerita macam tu? Siapa yang cakap? Nabi bagi tahu ke begitu? Perlu ada bukti. Tak boleh nak andaian-andaian saja. Nak kata mungkin ada, mungkin itu, mungkin tu. Semua boleh, mungkin. Tetapi kita tak yang pasti. Siapa yang cakap begitu? Sebesar itu. Baik. Yang keenam. Teruskan, Saleh. Yang keenam. Rangkaian pertama riwayat tidak menampakkan ada masjid di Rauha ataupun di Arqiz Zabiyah. Di dalamnya hanya tersebut Nabi SAW bersembahyang di situ. Di dalam perenggan kedua tiba-tiba tersebut 70 orang Nabi telah pun bersembahyang di dalam masjid ini sebelumku. Nampak sangat tidak ada kesinambungan di antara dua perenggan riwayat berkenaan. Cuba kita tengok kan? Cuba kita tengok ni hadis dia ni. Saya sengaja pisahkan terjemahan dia ni. Ni waqala lirauha. Ni sepatutnya gini terpisah begitu. Tak apalah kalau yang asal tu begitu, dalam kitab asal tu begitu, tapi dalam
terjemahan ni saya pisahkan ni. Untuk ar-rawha pula Nabi bersabda. Mana dua perenggan kalau kita perhatikan. Perenggan yang pertama ni tak ada sebut pun masjid. Perenggan yang pertama ni cuba kita perhatikan. Apabila kami sampai di Rawha, baginda berhenti di Arqiz Zabiyah lalu bersembahyang. Maksudnya di situ lah. Tak ada sebut bersembahyang di masjid. Di dalam masjid di situ. Tak ada sebut. Lalu Nabi bersembahyang. Jadi kalau Nabi bersembahyang dalam perjalanannya biasalah. Di tanah lapang apa biasalah macam tu. Kemudian bersabda, tahukah kamu apa nama bukit ini? Yang dia tanya nama bukit. Bukan dia tanya apa nama masjid ini. Tak ada sebut masjid di sini. Mereka berkata, menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasulullah, inilah Hamad, salah satu bukit syurga. Jadi yang dia cerita ni tentang syurga, bukan masjid itu. Dia bersembahyang tadi, dia kata sembahyang di situ, sembahyang. Nabi bersembahyang. Kira-kiranya di situlah, tapi tidak disebut masjid. Tapi bila sebut di sini, tiba-tiba ada masjid pula. Tiba-tiba ada masjid. 70 orang Nabi sebelumku telah bersembahyang di masjid ini. Jadi yang Nabi sembahyang tadi di mana? Tidak di masjid ini ke? Masjid mana pula? Tadi tidak masjid, ini baru masjid. Sedangkan tempat yang sama. Kalau tadi kenapa tidak sembahyang dalam masjid ni? Kenapa dia tidak tanya nama masjid ni masjid apa? Kamu tahu ke? Seolah-olahnya sahabat-sahabat tu semua tahu dah masjid tu, tak payah tanya dah. Memang dibina baru di zaman Nabi, sebab itu mereka tahu. Sedangkan 70 orang Nabi sebelumku telah bersembahyang di masjid ini. Mana masjid itu lama dah. Ini antara benda yang kita kena perhatikan. Bila kita nak menilai hadis berdasarkan dirayah, begitu caranya. Kita kena tengok. Kalau hadis tu kita boleh bagi kepada berapa? Ada berapa perenggan? Dua, kita boleh bagi kepada dua. Dalam perenggan yang pertama, cerita tempat itu juga tak ada sebut masjid. Tiba-tiba dalam perenggan kedua sebut masjid. Dan masjid itu kita dapat faham telah dibina lama dah sebelum tu. Ini tak sesuai nampak tu. Tak sesuai. Tidak ada kesinambungan di antara dua perenggan riwayat itu. Itulah antara masalah ataupun kemusykilan yang timbul berkenaan dengan contoh ketiga ini. Mungkin kalau kita perhatikan lagi, kita renungi lagi, kita boleh keluarkan banyak lagi kemusykilan terhadapnya. Boleh diragui banyak lagi. Tapi sekadar ini pun sudah cukup untuk kita menilai sesuatu hadis itu. Selain daripada menilainya dari sudut sanad dia, riwayatnya, kita juga tengok dari sudut dirayah. Dan kenapa? Kerana dirayah itu akal yang Allah SWT bagi kepada kita tu untuk menilai benda-benda beginilah. Supaya kita tidak terpedaya. Kalau kita tidak menilainya dengan akal, kalau kita tidak tapis, nescaya kita termakanlah benda-benda yang keruh seperti ini. Supaya kita selamat daripada itu, kena guna akal. Dan dirayah hadis mengajar kita bagaimana cara menilai sesuatu hadis berdasarkan akal yang sejahtera, akal yang waras. Begitulah. Nampaknya kita dah habis nota ni. Contoh ketiga, alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung dengan usul yang lain pula. Jadi ketiga-tiga contoh tu sudah pun selesai dibincangkan dalam dua nota ini. Cuma dah selesai tu kita nak bagi peluang lah. Kita ada masa lagi. Yang Cikgu Rashid sebut tadi di akhir kuliah ni, ada ini sampai masalah, insya-Allah kita boleh bincangkan, insya-Allah. Apa-apalah tentang yang kita telah belajar dalam dua kuliah kita pagi ni, insya-Allah. Silakan, ada apa-apa kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Rashid. Ya. Saya nak tanya tentang usul dirayah ni, tentang penggunaannya bagi orang biasa lah. Macam saya ni, takut juga nak gunakan ni kadang-kadang, takut kita tersalah menggunakan fikiran kan. Jadi adakah apa-apa syarat atau peraturan, contohnya mesti mendengar daripada guru. Macam sekarang ni kita mendengar daripada Maulana lah.
Ataupun kita boleh berfikir sendiri. Saya boleh saya bagi contoh tak? Ya. Saya kurang tentang hadis tentang Wahsy membunuh Hamzah tu. Ya. Yang akhir tu. Yang bila dia hadis Wahsy membunuh Saidina Hamzah. Ya. Yang akhir tu. Yang rombongan, dia ikut rombongan daripada Taif, datang berjumpa Nabi. Nabi tak mau nampak wajah dia. Itu saya keberatan nak terima lah yang bagi akhir tu. Seolah menggambarkan Nabi tidak pemaaf dari segi dirayah lah. Jadi apa syaratnya kita gunakan usul dirayah ni? Ya. Dia begini. Setengah-setengah tu memang kita boleh fikir. Orang biasa pun boleh fikir. Boleh tahu, boleh nampak dah karut benda ni. Sekurang-kurangnya menimbulkan keraguan kepada dia lah. Itu satu. Yang kedua, bagi saya, salah satu keistimewaan kita belajar usul dirayah ni, bagi orang awam lah maksud saya, bagi orang awam, banyak dah daripada usul ni kan, bila kita belajar kita dah dapat kesimpulan. Misalnya, usul ke-65. Mana-mana hadis yang bercerita tentang kelebihan bukit, keistimewaan bukit tertentu, apalagi yang dikaitkan dengan syurga pula, tidak ada satu pun yang sahih. Pegang itu lah. Mudah saja. Itu kan mudah tu. Memanglah kalau nak kaji satu-satu, ambil masa. Tapi kalau kita dah belajar, secara kasarnya kita dah dapat ambil tu pengajaran dia. Kalau benda macam ni, tak ada satu pun hadis. Ingat itu saja. Misalnya, kalau hadis yang dimulakan dengan sabda Nabi seru Ali, wahai Ali, kamu kena begini. Misalnya. Tak ada yang sahih, kecuali satu saja. Ingat itu. Mudah. Yang lain tidak sahih lah. Itu yang mudahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang betul. Ada setengah-setengah tu kita rasa tak munasabah. Tapi ia benar. Ini. Sebab itu orang yang pakai kaedah dirayah ni, dia tengok juga hadis itu sahih ke tidak. Kalau sahih, kena terima lah. Kena takwil lah. Macam kita telah takwilkan pada contoh yang pertama sebelum ni kan, kita dah bincang panjang tentang sungai-sungai itu dari syurga tu apa maksudnya. Sahih itu. Kalau sahih, kita kena takwil lah. Begitu juga dengan Wahsy itu, Nabi SAW tidak tegur dia. Memang kita rasa tak pernah sabar dengan sifat Nabi SAW yang pemaaf, penyantun dan sebagainya. Tapi itu sahih. Kita terima. Kita kena tengok hikmat dari sudut lain pula. Itu kena terima. Sebab itu susah juga. Tidak semua kita boleh. Bila akal kita kata tak pernah sabar, kita kena tolak tu. Jangan begitu. Dia ada pula syarat-syaratnya. Antaranya, kalau hadis itu sahih, kena cermat. Caranya, kalau ada hadis sahih seperti itu, macam kita dah bincang dalam contoh yang pertama, takwil. Kita kena takwil. Kalau boleh takwil. Kalau tak boleh takwil juga, baru kita ketepikan. Letak di tepi. Jangan pakai itu. Pakai yang sahih, yang biasa. Kalau selagi boleh takwil, misalnya, dalam kes Wahsy itu, kita kena tengok dari sudut ini. Kita kena tengok dari sudut, bukan tengok Nabi saja, tengok pengikut Nabi. Iaitu Wahsy itu. Setelah Nabi SAW kata begitu, adakah dia murtad? Dia meninggalkan agama Islam? Tidak. Kita kena tengok dari sudut itu. Maknanya orang kalau dah faham Islam, dah terima Islam, kalau sampai ke peringkat tu sekalipun, kira-kiranya sedih sangatlah. Dia sanggup korbankan. Dia tidak akan tinggal agama Islam itu. Contohnya kita dapat daripada mana? Daripada Wahsy. Dan ini semua kesan daripada ajaran Rasulullah SAW juga. Sebab kita kena tengok, Nabi itu manusia. Mana ada dalam setengah-setengah kes dia tak boleh. Sebab dia manusia. Di situ kita tengok Nabi SAW ni, Allah SWT buat begitu untuk menunjukkan kepada kita dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan, dia halim, sangat penyantun, sangat pemaaf. Jadi sifat mengampun itu, ghafur lagi, tawwab lagi, afu lagi, macam-macam nama sifat itu. Maknanya manusia tak ada macam itu. Seorang Nabi sekalipun.
Mana dari satu sudut ialah kita nampak di sini nak menunjukkan Nabi itu manusia. Manusia ni dia ada haknya. Sampai satu peringkat dia sedih kan sampai begitu. Walaupun ia seorang Nabi. Tapi kalau kita lebih lagi daripada itulah, lebih lagi lah, mungkin banyak lagi. Nabi ni ada. Satu pihak. Di satu pihak tengok pengikut dia yang telah faham betul-betul agama dia sanggup. Dia tidak akan murtad. Dia tidak akan. Kita kena tengok dari sudut itu. Sebab ada riwayat yang sahih. Ada riwayat yang sahih. Kita kena terima. Begitu. Jadi beberapa perkara lah, tidak semestinya maksud dirayah ni semata-mata guna akal saja. Tidak begitu. Kena tengok juga sejauh mana kesahihan hadis ni. Dan boleh ditakwil ke atau tidak. Takut ada sudut-sudut yang sepatutnya kita tengok dari sudut itu. Kadang-kadang kita tak tengok. Kita tengok dari satu sudut saja. Itu antara benda yang perlu kita berikan perhatian lah. Silakan. Kalau ada yang lain silakan lagi. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya berkenaan dengan penilaian hadis mengikut usul dirayah ni. Kalau hadis contoh hadis Habatus Sauda tu dari segi sanad dia memang sahih. Cuma ada beberapa khilaf dari segi dirayah dia tu kan. Boleh ditakwil lagi. Okey, bagaimana pula dengan hadis yang makan 7 biji kurma tu? Sebab dari segi sanad dia pun sahih juga. Dari segi dirayah dia adakah sama dengan Habatus Sauda tu, kita boleh takwil juga Maulana? Okay, soalan kedua. Ubay bin Ka'ab yang baca, yang imam yang baca surah panjang tu, adakah dia ni yang Rasulullah panggil Al-Munzir berkenaan dengan hadis ayat kursi tu? Orang sama ke Maulana? Ya. Baik. Jadi soalan yang pertama tadi apa tadi? Berkenaan dengan usul dirayah kurma. Boleh kita nilai sama dengan Habatus Sauda tak? Sebab Habatus Sauda tu ada ulama khilaf dari segi dirayah dia kan? Sama. Terima kasih Maulana. Sama. Memang kita kena menilai begitulah. Dan dia tidak semua kurma pun. Yang disebutkan di situ kurma ajwah. Sebab itu dikatakan kurma Nabi jadi masyhur tu pada kecil ya. Bukannya istimewa sangat dari segi zahir. Tapi kenapa jadi mahal? Dikatakan kurma Nabi. Apa maksud kurma Nabi tu? Nabi tanam ke? Orang lain tak ada tanam ke? Sebelum itu belum dikenali lagi ke? Dah. Tak ada kaitan tu semua. Ini semua orang meniaga. Cerita orang meniaga semua ni. Maulana. Ya. Maaf ya. Maksud saya hadis yang makan 7 biji kurma yang boleh menangkis racun tu. Betul lah. Boleh tu kalau kita tolak benda tu? Dia bukan tolak, takwil. Sebab hadis itu sahih. Kena takwil lah. Ramai ulama mentakwilkan, mengatakan itu di zaman Nabi saja yang Nabi sebut itu. Bukan setiap masa. Sebab begini, kalau kita makan racun, ataupun kita makan buah kurma tu dulu, kita makan racun, kalau jadi macam mana? Kita nak kata Nabi berdusta ke pula? Atau macam mana? Itu bahaya tu. Dengan sebab itu, ramai ulama mengatakan kalau macam ni dikaitkan dengan khusus dengan Nabi. Seperti mana pelepah tamar yang diletak dekat kubur tu. Khusus dengan Nabi itu sebagai syafaat yang khusus dengan Nabi SAW sahaja. Bukan untuk orang lain. Jadi orang lain tak payah contohi benda tu. Nabi SAW pun kata selagi ini basah, tidak kering. Jadi selama itu Allah SWT bagi syafaat untuk Nabi untuk meringankan orang dalam kubur tu. Selama tu. Sebagai tandanya kepada orang yang hidup, dia boleh tengok, oh ni basah lagi. Mana ringan lagi lah kira-kiranya. Tetapi keringanan itu diperolehi dengan sebab kelebihan Nabi itu bukan kerana pelepah tu. Bukan pelepah tu yang menyebabkan ringan azab dalam kubur tu. Tidak. Sama juga dengan kurma ni. Bukan kurma tu, tapi kerana kelebihan Nabi cakap tu, kata tu. Maka Allah SWT bagilah kepada Nabi. Tapi pada masa tu, bukan untuk setiap masa. Semua tempat, semua kurma ajwah, bukan. Dan kurma ajwah tu sendiri pun
Bukanlah satu kurma yang hanya ditanam oleh Nabi sebelum itu belum dikenali. Dah, orang lain pun tanam. Tapi oleh kerana Nabi kata begitu dan didapati betul. Betul. Jadi orang kaitkan dengan Nabi lah. Ini kurma Nabi yang ajwah ni. Padahal itu pun di zaman dia, bukan untuk setiap masa, sepanjang zaman, tidak. Kalau zaman lain, ambil penawar lain lah. Yang pentingnya nak cerita penawar. Apa-apa racun pun kalau ada penawar dia boleh hilang. Tidak semesti buah kurma Nabi itu saja. Kita pergi di hospital kan, doktor bagi penawar, boleh hilang juga. Bisa ataupun racun bagi binatang-binatang yang berbisa. Yang pentingnya nak ceritanya ada penawar. Kadang-kadang penawar itu muncul kerana keberkatan. Keberkatan atau mukjizat seorang Nabi. Kadang-kadang Allah SWT nak bagilah sebagai keramat untuk seseorang untuk seketika. Dia boleh berlaku begitu. Kita kena takwil begitu. Jangan pakai untuk semua. Setiap masa. Dan racun tu pula, semua racun pula. Jangan begitu. Itu bahaya. Jadi kita kena pakai macam kurma tadi. Pelepah kurma tadi. Jangan kita anggap pelepah tu sendiri yang meringankan azab orang dalam kubur tu. Tidak. Jangan anggap begitu. Kerana Nabi yang letak. Kerana syafaat Nabi, Allah SWT bagi kepada dia sebagai suatu keistimewaan pada ketika itu. Dan untuk menampakkan kepada orang ramai, bagi tahu kepada orang ramai, ada jangka masa dia tu, dia selagi tidak kering. Malam yai basah. Selagi tidak kering. Bila kering itu mana habislah. Syafaat Nabi itu pun setakat itu je Allah SWT bagi. Bukan kerana pelepah tu, bukan kerana anak batu ke apa-apa ke. Tak ada. Kerana khususiah kelebihan Nabi SAW. Di sini kurma ni pun begitu juga. Itu saja. Itu takwilan yang terbaik sebenarnya. Kena pakai begitu. Kalau tidak, erdi. Ya Maulana. Kalau tidak, orang kafir katakanlah mari. Dia ada doktor siap. Dia pun kata, awak kata ini buah kurma ini boleh jadi penawar kepada racun. Sekarang ni saya nak minum racun. Ya, saya baru nak tanya Maulana pasal ni macam mana. Boleh ke kalau contoh saya tolak benda tu, saya tak yakin dengan benda tu, adakah saya berdosa Maulana? Tidak berdosa. Kita kena takwil, memang kena takwil pun itu yang betul. Katakanlah kalau kita pakai ikut zahir dia. Dia pun minum makan racun depan kita. Lepas tu dia makan buah kurma tu, mati juga. Macam mana nak buat? Betul. Apa akibat dia? Itu benda aja. Kita kena jaga juga. Dalam keadaan dah tengok dah ni, banyak dah kisah-kisah di zaman Nabi ni, khususiyah dengan Nabi, khusus dengan Nabi. Kalau Imam Malik banyak dia kaitkan dengan ini, termasuk dalam mukjizat Nabi, khususiyah Nabi. Dia kaitkan dengan itu. Itu lebih selamat sebenarnya. Lagi yang kedua tadi apa tadi? Adakah Ubay bin Ka'ab ni orang yang sama yang Rasulullah panggil Al-Munzir dalam hadis kursi? Betul. Orang yang sama. Lepas tu Maulana nak tanya, berapa panjang ayat Ubay bin Ka'ab baca tu masa solat subuh? Panjang dia baca surah Baqarah. Sampai habis ke? Habislah kira. Panjang lah. Jadi surah Baqarah tu kan terpanjang. Jadi yang baca yang macam tu lah, surah-surah yang panjang macam tu lah. Maksudnya sampai cerah lah Maulana? Hampir-hampir lah kira-kiranya. Okay. Sebab gini, ada pula hadis tu kan. Ada yang disebutkan asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Sembahyanglah kamu pada ketika subuh tu, pada ketika cerah tanah. Kalau orang Malaysia ni kata cerah tanah. Maksudnya sudah agak cerah lah, tapi matahari tak naik lagi. Sudah nampak dah tanah tu. Sampai ke peringkat tu. Jadi kalau orang sembahyang daripada awal dia baca panjang, dia akan sampai ke situ. Sebab apa? Nabi kata itu lebih membesarkan, dapat pahala lebih besar lagi. Jadi orang yang mengamalkan kedua-dua hadis Nabi, sembahyang di awal waktu dan juga sembahyang pada waktu isfar, dia kata baca panjang lah. Bila baca panjang, dia akan sampailah kepada waktu isfar itu. Maknanya ada kelebihan juga baca panjang itu. Tetapi
Kalau sampai mengganggu makmum, menyusahkan, itu tak boleh juga. Itu tidak dibenarkan juga. Tengok keadaan lah. Nabi SAW sendiri pun ada baca juga macam tu. Tapi kalau Nabi SAW, kira-kiranya sahabat yang baca begitu, dia ikut Nabi lah. Kira-kiranya dia bukan mana-mana juga. Dia ikut Nabi lah. Cumanya tak kena cara, tak kena letak. Nabi baca tu, sahabat-sahabat ni kan, dia berbeza kalau Nabi SAW sendiri. Sebab pada masa tu nak terima ayat Quran ini daripada Nabi lah. Kadang-kadang sebelum Nabi baca kepada orang di hadapan orang ramai tu, dia terima sesuatu ayat tu, dia baca dulu dalam sembahyang. Sahabat-sahabat tu akan perasan lah, ini tak baca lagi sebelum ni. Daripada sembahyang itulah mereka terima Nabi. Daripada Nabi, Quran itu. Kemudian bacaannya itu begitu lunak dan sedap didengar, sehingga sahabat-sahabat tu tidak berasa penat. Dan Nabi SAW pun pesan sangat supaya ikut sembahyang di belakang dia tu. Tekan sangat masalah jemaah ni. Apa tujuannya? Supaya Al-Quran itu diterima oleh ramai, dihafal, didengar dengan baik. Mungkin ada ayat-ayat yang baru diterima oleh Nabi SAW. Itu tujuannya. Tapi kalau sahabat ni tidak begitu. Tidak begitu keadaannya. Buktinya kita tengok adalah ada rungutan itu, rungutan ini kan. Kalau Rasulullah pernahkah ada rungutan? Tak ada. Dalam mana-mana riwayat pun tak ada. Sebut, wahai Rasulullah, saya tidak dapat ikutlah Rasulullah. Sebab Rasulullah baca panjang sangat misalnya. Saya pernah, adakah pernah kita baca dalam mana-mana riwayat? Tak ada. Ini menunjukkan keadaannya berbeza. Memanglah kalau kita pun, kalau kena kepada kita lah, berbeza kan. Kalau kita duduk di belakang imam yang bacanya cukup sedap bacaannya. Berbeza. Walaupun lama kita rasa ringan, tak berasa apa pun. Tapi kalau yang bacaannya yang menjemukan kan, baca tak sedap, itu boleh jadilah rasa tak tenang lah. Itu antara faktor. Jadi cuba kita tengok sini. Nabi SAW kalau dia tegur sahabat dia, ada ketikanya dia puji sahabat dia. Macam tadi, macam ada disebut tadi, dia sebut Abul Munzir tadi tu. Jadi Abul Munzir itu dia lah. Itu tempat puji pula. Tidak kata Nabi ni tegur saja, menyalahkan saja. Tidak. Bahkan dia suruh belajar, sahabat-sahabat belajar dengan Ubay itu kalau nak belajar Quran. Sebab dia mahir Al-Quran. Boleh jadi kerana kemahiran dia tu juga dia jadi baca panjang itu. Sebab Nabi SAW kata dia belajar dengan dia. Dengan maksud itulah juga maksudnya. Tapi walaupun begitu tak kena lagi. Nak cerita itu sebab Nabi tegur tu. Boleh Nabi tegur dah sebelum tu, cuma dia tak faham, tak cukup faham lagi. Ada perincian lagi di situ sebenarnya. Mana kalau sampai menyusahkan makmum, membebankan makmum, itu tak boleh lah. Itulah kesimpulannya. Maksudnya Maulana kalau baca subuh tu sampai habis, kira bukan panjang lagi lah. Tak panjang tu. Tak panjang. Itu tak panjang. Maulana. Ya. Ini soalan saya yang seterusnya lah. Ya. Saya nak cerita tentang status lah orang kafir ni. Contohnya orang Kristian lah. Kristian di barat sekarang ni banyak yang tak percaya dengan agama dia. Dan mereka mencari kebenaran lah. Ya. Dalam proses mencari kebenaran tu, katalah dia terdepan dengan hadis palsu ni. Hadis yang tak munasabah tu lah. Dan kerana itu dia menolak Islam. Dalam keadaan tu dia meninggal. Mati. Jadi ada tak ulama ataupun hadis Nabi yang menerangkan tentang status orang seperti ini, ataupun tak perlu bincang lah, kita tak tahu apa-apa pun tentang hal ni? Macam mana? Ada sebenarnya. Saya sudah, kalau tak silap saya tak ingat betul lah. Adakah dalam kelas kita ni saya telah sebut itu ataupun dalam kelas lain, saya tak begitu ingat. Saya dah sebut dah dulu dan saya telah baca dah buku Al-Islam, Aqidah wa Syariah. Itu sangat menarik bagi saya dalam menyelesaikan kemuskilan yang cikgu sebut tadi. Syekh Mahmud Shaltut ini dia kalau di kalangan ulama-ulama Al-Azhar, dia Syekhul Azhar, disebut sebagai Syekhul Akbar. Dia sebut dalam kitab dia tu, orang kafir ni banyak bahagian dia. Jadi dimaksudkan dalam Quran kata kekal dalam neraka itu semua ini.
itu bukan semua kafir, kata dia. Dia ada pembahagian pula. Dia ada yang kafir dunia akhirat, ada yang kafir akhirat, dunia tidak kafir, ada yang dunia kafir tapi akhirat tidak kafir, macam-macam lagi pembahagian dia. Bagi dia, kalau cik guna insya-Allah satu hari nanti, hari ni pun boleh tapi takut tak sempat nak cari tu kan. Sebab saya boleh kemukakan buku tu, boleh baca dengan jelas. Dia sebut itu tidak termasuk dalam kafir yang Allah SWT kata kekal dalam neraka. Sebab tidak cukup hujah lagi. Tidak cukup hujah lagi. Termasuk tidak cukup hujah ni Islam yang sampai kepadanya Islam yang mengelirukan. Dia jadi keliru. Ataupun dia buat kajian belum sampai ke penghujungnya, tiba-tiba dia mati. Ini orang panggil kafir dunia, bukan kafir akhirat, kata dia. Itu. Mana di sisi Allah dia tidak kafir dengan arti dia layak untuk kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Bukan begitu. Yang kekal dalam neraka buat selama-lamanya kafir dengan cukup sedar. Macam Abu Jahal, Abu Lahab di zaman Rasulullah SAW tu. Rasulullah sendiri yang bawa agama. Nak ada kurang, ikut mana lagi? Tak ada dah kurang. Tiba-tiba dia tolak juga. Dan dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi itu memang benar. Kalau dia ikut ajaran itu, dia tak boleh nak ikut nafsu dia. Tak boleh nak buat ikut suka hati dia. Dengan sebab itu saja dia tidak mahu terima agama. Itu dia baru yang kafir betul. Yang dimaksudkan dengan kafir kekal dalam neraka tu. Panjang dia sebut di situ. Satu bab yang khusus dibincangkan di situ. Jadi secara kesimpulannya begitulah. Jadi termasuk dalam orang yang kita kata tak sampai seru atau ahlul fatrah. Ahlul fatrah tu macam itulah. Sebab itu dia tidak masuk neraka. Sebab tak sampai seruan agama kepadanya. Ataupun agama yang sampai kepada dia tu agama yang sudah rosak lah, bukan agama yang sebenarnya. Ini kaitan juga dengan soalan tu tentang kata umat Islam yang terpecah pada 73 golongan, satu golongan saya dalam syurga. Adakah yang pertama golongan mana yang 72 tu, dan yang kedua adakah mereka tu kekal dalam neraka ataupun akhirnya mereka masuk syurga juga? Kalau selagi dia Islam, masuk syurga. Bahkan kalau mengikut pendapat Syekh Shaltut tadi, kalau dia zahirnya tidak mengucap lah, tidak bersyahadah lah, tetapi hakikat dia macam tadi, itu pun tak termasuk lagi. Kalau dia masuk dalam neraka pun seperti orang Islam yang lain lah. Orang Islam yang lain, ahli maksiat, masuk neraka ke tidak? Masuk juga. Jadi orang tu pun dia akan masuk juga sesuai dengan amalan dia, kesalahan dia. Kesalahan yang disebutkan boleh menyebabkan masuk neraka, dia masuk neraka lah dulu. Lepas tu keluar juga. Itu maksudnya. Kecuali kalau betul-betul akidahnya rosak lah, memang tak boleh. Jadi sampai ke peringkat syirik begitu kan. Sampai ke peringkat tak percaya kepada Nabi Muhammad. Itu tak boleh lah. Kalau macam tu. Kalau orang Islam lah. Firqah-firqah tadi. Kalau yang kafir tu lain cerita pula. Sebab dia termasuk dalam ahlul fatrah. Misalnya ibu bapa Nabi kan. Ahlul fatrah tu. Sebab dia ajaran Nabi Isa pun tak sampai mana dah. Yang sudah dipesongkan. Ajaran Nabi baru belum sampai lagi. Jadi Allah SWT katakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan seksa manusia ini selagi kami tak hantar rasul. Kalau ada rasul pun kalau tak sampai seru, katakanlah di mana dalam dunia ni. Sekarang ni sampai semua dah. Di Greenland, di Iceland, di mana pun ada dari Islam. Katakanlah tak sampai tu, macam mana dia nak tahu tentang agama? Walaupun dia ni zaman Nabi Muhammad lah, kira-kiranya umat Nabi Muhammad lah. Apakah semata-mata kerana dia walaupun tanpa kecuaiannya tak tahu apa, kekal dalam neraka begitu? Itu tak munasabah. Sebab itulah Syekh Shaltut bincang dengan panjang lebar di situ. Dengan panjang lebar. Ada dalam bukunya Al-Islam, Aqidah wa Syariah. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini nak tanya pasal bab 27 kitab ilmu hari tu, hadis 90 tu kan? Hadis tu yang menafikan peristiwa Hafsah dengan Maryam Kiptiah ke pasal Hafsah kena cerai? Kodok. Macam mana menafikan? Hafsah kan kena ada riwayat sebut Hafsah kena cerai kan?
peristiwa Maria Kiptiah tu, hadis 90 tu menafikan ke? Macam menafikan lah. Tak ada kena cerai. Oh. Tak ada kena cerai. Tak Tak ada. Tak ada. Terima kasih Maulana. Sama. Saya rasa cukup lah setakat itu kan. Okey, terima kasih Maulana. Sama-sama. Setakat itulah dulu hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.